Assalamualaikum and selamat sejahtera to Encik Nizam. My name is Nur Kalika Bidizaini and my registration number is 01DLT19F1151. Okay, hari ini saya nak bentangkan report case study yang Encik Nizam berikan tempoh hari. Okay. Berikutnya penyelesaian teknik dan prosedur untuk hadapi serangan cyber dari berulang. Okay, teknik pertama, saya sarankan tuan untuk tidak mempercayai sebarang orang luar ataupun orang yang kita tidak dikenali. Macam mana kita nak tahu orang tu adalah orang yang hack kita punya sistem email tu. Bila dia sentiasa dia sentiasa bertanyakan pasal personal information dekat kita dan sentiasa keluar konten email yang penuh dengan amaran dan yang boleh buat kita rasa risau seperti akaun kena hack ataupun akaun expired. Untuk mengelakkan daripada benda tu berlaku, kita kena, saya sarankan untuk guna anti-phishing. Untuk anti-phishing untuk supaya orang tak hack kita punya email dan sebagainya. Dan seterusnya adalah kita kena fikir banyak kali sebelum buat keputusan. Kita sebagai saya pengguna, mesti dia akan rasa risau bila akaun dia kena hack ataupun expired. So dia akan bergegas buat benda tu. So jangan fikir macam tu. Jangan buat keputusan dengan cepat. Ketiga, saya sarankan guna firewall untuk protect supaya attacker tak attack kita punya komputer ataupun network. Seterusnya, teknik yang kedua, sentiasa berhati-hati dan sentiasa juga update sistem supaya penceroboh atau hacker boleh masuk dalam sistem kita melalui kelemahan network tersebut, network kita. Cara untuk nak mengelakkan daripada benda tu berlaku, kita kena hidekan aktiviti peribadi dengan menggunakan public network. Okay. Dan sentiasa make sure kita DNS server kita dalam keadaan selamat. Macam ZenMap yang kita buat hari tu, yang pada tempoh hari tu, kita dapat satu port je sedangkan ada 4 port untuk kita selesaikan. Tapi kenapa kita dapat satu port? Sebab port yang lain tu kena block. Sebab tu kita kena make sure DNS kita sentiasa dalam keadaan selamat supaya kita punya sistem tak kena block. Okay, saya sarankan untuk tuan menggunakan VPN, Virtual Private Network untuk melakukan personal activity. Teknik yang ketiga iaitu teknik yang terakhir, saya sarankan guna software atau tools macam Bitdefender ataupun Kaspersky, Kaspersky dan lain-lain. Cara untuk kita elakkan daripada benda tu berlaku, kita kena sentiasa update lah, kena sentiasa virus kita tu, antivirus kita tu kena sentiasa aktif. Kalau kita tak aktif, sia-sia je kita bayar antivirus tu tapi tak guna. So dan virus akan cepat masuk dalam kita punya komputer. Lepas tu seterusnya sentiasa ikut flow apabila komputer detect ada virus. Jadi kita kena ikut apa yang dia keluarkan, dia bagi tahu arahan dia lah. Macam safe mode atau aktif dia window defender dan sebagainya. Okay, itu saja daripada saya. Okay. Hi sir, my name is Nuri David Adam, 01 DDT 191001. Saya akan bentangkan tentang activity reflection, summary and tentang kami punya video animasi. Untuk yang activity reflection, kami belajar macam mana nak buat digital content and kami dapati yang rupanya ia sangat
menarik and mencabar untuk kami untuk start buat digital content lah sebagai first pengguna. And then kami juga sangat enjoy dalam mereka ataupun mencipta game and video animasi ni. Dan saya akan start kami punya video animasi. Video ni dia akan menerangkan secara sekali imbas iaitu pasal kami punya produk and solution ataupun teknik prosedur dalam menangani ancaman dan serangan security. Ni teknik dia and dia punya prosedur. Ni teknik yang kedua yang seperti Kalika cakap tadi, and chart prosedur dia. Ni kami punya Kahoot link. Nanti kawan saya akan terangkan. Itu saja daripada saya. Terima kasih. Okay, nama saya Zata Sutasha binti Mata. And my register number is 01DDT19F1229. Okay, for my part, I will explain about Kahoot. Kahoot ni kita buat untuk jawab soalan, quiz untuk jawab soalan. So, saya buat soalan untuk information security. Okay, so saya akan explain satu persatu. Nombor satu ni, choose which is procedure for firewall configuration. Jawapan dia change request process. Kenapa jawapan dia change request process? Sebab dengan proses formal yang kita gunakan untuk pengubahsuaian macam active or update. Yang itulah. Nombor dua, Nombor dua, which are the solution to avoid phishing attack? Jawapan dia, use anti-phishing software. Okay, nombor tiga, which one is the anti-phishing software? Jawapan dia, Bitdefender. Kenapa Bitdefender? Sebab kalau Nmap untuk scanner, kalau Linux untuk hack, PE Studio untuk, dia sama macam Bitdefender tapi PE Studio ni untuk total virus. Kita nak tahu virus tu ada berapa dalam file kita. But Bitdefender ni benda yang ada dalam window. So senang lah. Okay, nombor empat, how to identify stranger email? Jawapan dia, ask for sensitive information. Contohnya macam dia nak contohnya macam ada orang yang try hack kita punya email, so email akan hantar kat kita. Adakah ni awak? Dia akan tanya soalan macam tu lah. Adakah dia nak untuk minta permission untuk kita access orang nak masuk email kita. Okay. Nombor lima, which one is similar with a man in the middle attack? Jawapan dia, email hijacking. Sebab dia macam menyamar sebagai orang lain yang tak melibatkan network. Okay, nombor enam, VPN stand for Virtual Private Network. Okay, nombor tujuh, do DNS server and DNS cache are the same thing? Jawapan dia true. Okay, nombor 8, MITM attack and phishing attack is the same technique and that hacker used to get user information. Jawapan dia no, sebab kalau MITM ni man in the middle attack lah. Kalau man in the middle attack ni dia menggunakan orang, dia jadi orang tengah untuk dapatkan someone, untuk dapatkan data seorang tu. Kalau untuk phishing, dia tak menggunakan orang lain. Maksudnya dia hanya dia yang masuk, yang untuk hanya dia tak gunakan orang lain.
So dia macam dapatkan sendiri data tu. Kalau untuk man in the middle ni, dia macam dia hack perbualan antara dua orang untuk nyamar jadi orang tu. Okay, nombor 9. Why we need to always be careful and keep the system update? Sebab jawapan dia, introduce can enter the system through vulnerability. Sebab kita tak nak sistem kita lemah. Okay. Nombor 10. Why we should use automation to update firewall setting. Sebab apa kita perlu automation ni? Sebab dia akan guide kita satu persatu untuk untuk dia buat something tu. Contohnya ada virus, so dia minta permission kita untuk hapuskan virus tu. Dia bukan buat sendiri tapi dia minta permission kita, so kita bagi permission, so dia hapuskan lah. So kat situ pun selamat lah kan sebab dia minta permission kita. Okay, that's all from me. Thank you.